guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, hari ini saya ingin kongsikan ulasan daripada Dr. Madi Hasan berkaitan dengan langkah Sheraton 2.0. Katanya ada 8 sebab kenapa langkah Sheraton sukar jadi kenyataan. Jadi perkara ini menarik untuk seluruh rakyat Malaysia dan juga sahabat-sahabat di luar sana harus mengetahuinya. Tindakan dan apapun yang dirancang oleh pihak pembangkang hari ini untuk cuba menjatuhkan kerajaan atau menggulingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, semua itu sukar untuk menjadi kenyataan katanya. Apakah antara sebab-sebab di antara semua itu ini yang saya ingin kongsikan buat kita semua, sahabat-sahabat semua. Jadi sejak beberapa minggu yang lalu cerita tentang kewujudan gerakan sulit ala langkah Sheraton untuk menumbangkan kerajaan perpaduan semakin hangat diperkatakan. Perdana Menteri menggelar tokoh-tokoh politik yang mengatur gerakan itu sebagai pengigau-pengigau. Mereka dianggap pengigau kerana apabila seseorang terlalu terdesak, akal rasional tidak dapat membezakan antara hayalan dan juga realiti. Berdasarkan dinamik politik hari ini, hakikatnya adalah amat sukar untuk sesiapapun menjayakan langkah Sheraton 2.0. Bahana daripada langkah tersebut masih lagi dirasai kerana ia telah menjerumuskan negara dalam krisis politik hampir 3 tahun berikutan. Hampir 3 tahun. Jadi berikut adalah 8 sebab kenapa senario politik hari ini adalah amat berbeza dengan situasi politik pada awal tahun 2020 yang memungkinkan berlakunya langkah Sheraton. Yang pertama, kenapa sukar untuk langkah Sheraton ini menjadi mustahil untuk dilakukan adalah yang pertama kerana kita ada undang-undang anti lompat parti. Kalau pada tahun 2020, pagar yang menghalang wakil-wakil rakyat daripada melompat dan mengkhianat mandat masih belum didirikan. Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri pada ketika itu tidak berminat untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Ini kerana sebahagian besar daripada ahli-ahli Parlimen Bersatu pada ketika itu ialah mereka yang melompat dari UMNO. Undang-undang anti lompat parti yang berkuat kuasa pada tahun 2022 dibuat supaya politik kekal stabil. Mana-mana ahli parlimen yang melompat atau dipecat dari partinya akan kehilangan kerusi parlimen yang disandangnya. Undang-undang itu terbukti berkesan kerana jika tidak sudah, pastilah Muhyiddin Yassin akan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri selepas PRU yang ke-15 tempoh hari. Akhir-akhir ini timbul pula desas-desus tentang 15 orang ahli UMNO, ahli parlimen yang akan meletak jawatan dan kemudian bertanding semula dalam pilihan raya kecil. Cerita tersebut sangat susah untuk dipercayai kerana kursi adalah segala-galanya bagi seorang ahli politik. Tidak ada siapa yang akan hilang kewarasan untuk mengorbankan kursi yang sedang disandang. Setelah mengkhianati partinya sendiri, apa jaminan yang penyandang kursi tersebut boleh menang atas tiket parti lain? Sekiranya persefahaman elektoral antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional benar-benar membuahkan hasil, maka tindakan wakil-wakil rakyat tersebut adalah seperti membunuh diri, katanya. Yang kedua adalah tiada lagi musuh dalam selimut. Kekalahan Kerajaan Melaka kepada tentera Portugis pada tahun 5011 adalah disebabkan oleh musuh dalam selimut. Salah satu sebab utama kejatuhan kerajaan ialah kewujudan kelompok pengkhianat. Perkara yang sama berlaku pada tahun 2020 apabila Azmin Ali dan kumpulannya menjadi musuh dalam selimut di dalam saf kepimpinan PKR. Dengan menggunakan kuasa dan wang sebagai menteri dan timbalan menteri, kumpulan ini telah membentuk parti dalam parti bagi melemahkan PKR. Dr. Mahathir telah membantu memperkuatkan kedudukan politik Azmin Ali bagi mencabar Anwar di dalam partinya sendiri. Pada masa kini, gunting dalam lipatan telah dapat dinyakan daripada parti dan kesatuan dalam PKR berada tahap yang tertinggi. Oleh itu, adalah tidak mudah untuk menggoncangkan kerajaan perpaduan kerana PKR yang menjadi teras kepada Pakatan Harapan berada dalam keadaan yang terkawal. Itu antara yang kedua. Yang ketiga adalah kepimpinan yang jelas. Sewaktu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri yang ke-7, Pakatan Harapan seolah-olah memiliki 2 nakoda. Sejak dari awal Mahathir terikat dengan janjinya untuk menyerahkan kuasa kepada Anwar Ibrahim. Sungguh pun demikian,
tindak tanduknya selepas berkuasa menimbulkan keraguan terhadap komitmennya untuk menghormati perjanjian tersebut. Kedudukan Anwar menjadi semakin tidak menentu apabila ada elemen-elemen dalam Pakatan Harapan yang kelihatan lebih menyukai Dr. Mahathir. Isu peralihan kuasa itu akhirnya mencetuskan langkah Sheraton. Dalam kerajaan perpaduan hari ini, kedudukan Anwar Ibrahim sebagai satu-satunya pemimpin tertinggi tidak pernah dipertikai. Isu peralihan kuasa atau pengganti tidak timbul sekurang-kurangnya buat masa sekarang. Tanpa adanya tokoh yang mampu menyaingi Anwar Ibrahim di dalam kerajaan perpaduan, krisis kepimpinan yang melatari langkah Sheraton dapat dielakkan. Terbaik. Yang keempat, sahabat semua, adalah faktor R ataupun faktor 3R. 3R yaitu race, religion dan juga royalty. Adalah 3 senjata utama yang digunakan untuk melemahkan kerajaan Pakatan Harapan dalam beberapa krisis politik sebelum ini. Raja-raja Melayu dilihat lebih condong untuk memberi kelebihan kepada pihak yang mewakili majoriti orang Melayu. UMNO mempunyai hubungan yang rapat dengan istana dan pelindung kepada institusi Raja-Raja Melayu sejak tahun 1946. Kerajaan perpaduan ditubuhkan atas inisiatif yang di Pertuan Agung bagi mendapat sebuah kerajaan yang stabil. Sejak dilantik sebagai Perdana Menteri, Anwar Ibrahim berusaha kuat untuk menjalinkan hubungan yang mesra dengan kesemua Raja Melayu. Sultan Johor telah bersuara secara terbuka meminta supaya apa-apa gerakan menumbangkan kerajaan perpaduan dihentikan. Ini adalah manifesto kepada pendirian Raja-Raja Melayu yang lebih progresif pada masa kini. Dengan adanya sokongan daripada istana terhadap Perdana Menteri, usaha apapun usaha pintu belakang untuk menumbangkan kerajaan perpaduan menemui jalan buntu, katanya. Terbaik. Yang kelima, percaturan politik BN dan GPS. Dalam langkah Sheraton, BN dan GPS menjadi kingmaker bagi mencukupkan angka untuk menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan. Pada waktu itu, BN dan GPS bagai orang mengantuk disorongkan bantal kerana mereka telah melalui sengsara apabila kehilangan kuasa selama 2 tahun. Pada kali ini, BN dan GPS telah pun mengecapi kuasa sebagai sebahagian daripada kerajaan pusat. Jadi pihak pembangkang yang ingin menumbangkan kerajaan perpaduan mestilah menawarkan satu yang lebih menarik daripada apa yang mereka miliki sekarang. Demi survival masa depannya, UMNO tidak punya banyak pilihan selain daripada bersama kerajaan perpaduan. Jika ia bersama PAS dan bersatu, ia akan berada di tempat nombor 3 di kalangan 3 parti Melayu yang saling bersaing untuk merebut sokongan segmen pengundi yang sama dalam kejangka masa yang panjang. UMNO akan menghadapi masalah untuk menuntut semula posisinya sebagai parti besar orang Melayu. Walaupun ada kabar angin tentang tawaran jawatan Perdana Menteri kepada GPS, perkara tersebut sukar berlaku. Ya, parti-parti Borneo yang bersifat liberal dan sekular akan menempa risiko yang besar jika menyertai kerajaan yang didominasi oleh PAS. Apatah lagi, Fadillah Yusof bukanlah pemimpin tertinggi di dalam partinya sendiri. Krisis dalam seperti mana yang berlaku ke atas Ismail Sabri pasti berulang jika Perdana Menteri tidak disandang oleh pemimpin nombor 1 dalam parti itu. Nombor 6, sahabat semua, ketiadaan calon Perdana Menteri. Ini agak menarik. Suatu gerakan politik yang besar memerlukan pemimpin yang kuat untuk tampil sebagai pemegang teraju. Dalam langkah Sheraton, perancang konspirasi tersebut pada mulanya menampilkan Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri ke-8. Tetapi kemudiannya dipintas oleh Muhyiddin Yassin. Kedua-duanya ada kekuatan untuk menjadi Perdana Menteri pada ketika itu. Siapakah tokoh yang akan ditampilkan sebagai calon menteri, Perdana Menteri oleh pihak pembangkang jika Anwar Ibrahim dijatuhkan soalnya? Muhyiddin Yassin telah tergolong dalam kluster mahkamah dan rekodnya sebagai Perdana Menteri ke-8 adalah jauh dari memberangsangkan. Abdullah Hadi Awang pula membawa imej dan jalur pemikiran yang sukar diterima oleh masyarakat bukan Islam. Dr. Mahathir kalah teruk dalam PRU 15 pada usia yang sudah menghampiri 100 tahun. Hamzah Zainuddin pula adalah seorang operator politik yang diragui kemampuannya untuk menjadi pemimpin nomor 1 negara. Ringkasnya, setakat ini pihak pembangkang tidak ada tokoh yang mempunyai kredibiliti yang cukup ditonjolkan sebagai calon Perdana Menteri. Yang ketujuh, yang kedua terakhir sahabat semua adalah power of incumbency. Ya, seorang Perdana Menteri mempunyai kuasa yang sangat besar sekiranya beliau mahu. Dr. Mahathir boleh sahaja menghalang kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2020 dengan menggunakan kuasanya sebagai Perdana Menteri.
Abdullah Ahmad Badawi yang dikatakan lemah itu juga mampu menghalang projek 16 September pada tahun 2008 dengan menggunakan kelebihan yang dimilikinya sebagai Perdana Menteri. Dan juga sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Anwar Ibrahim memiliki power of incumbency yang memberikannya untuk menundukkan orang lain dengan mudah. Ya, pihak pembangkang yang ingin menjatuhkannya tidak punya apa-apa selain janji dan harapan yang dipenuhi ketidakpastian. Selain itu, populariti dan keyakinan rakyat terhadapnya berada pada tahap yang tinggi berdasarkan kaji selidik terkini. Melihatkan kepada sambutan ala superstar yang diterimanya di berbagai acara, Anwar dapat meyakinkan pendapat umum bahwa rakyat terbanyak berada di belakang beliau. Dan yang terakhir sahabat semua, ya, yang terakhir, kenapa langkah Sheraton 2.0 ini sukar menjadi kenyataan adalah yang ke-8 yang terakhir adalah pembangkang ketandusan isu besar ini yang yang kita lihat sahabat semua. Memang jelas ya, pada awal tahun 2020 Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu berada pada tahap yang paling tertekan dalam menghadapi serangan isu 3R, race, religion dan juga royalty. Isu bantahan terhadap Aised, kematian anggota Bombak Adib, dakwaan kononnya kerajaan menjual aset tabung haji dan isu tulisan Jawi di sekolah adalah sebagian daripada isu yang telah memberikan pukulan kepada Pakatan Harapan dalam beberapa pilihan raya kecil. Kekalahan bersatu dalam PRG Tanjung Peng menimbulkan perasaan panik dalam parti tersebut tentang survivalnya di masa hadapan. Sejak kerajaan perpaduan ditubuhkan pada hujung November tahun lepas, belum ada apa-apa isu besar yang boleh menimbulkan perasaan bimbang atau kesal di kalangan parti-parti komponen kerajaan. Isu pengeluaran simpanan KWSP dan kenaikan kadar OPR oleh Bank Negara hanyalah isu-isu rutin yang dapat ditangani dengan mudah. Pihak pembangkang pula gagal memainkan peranannya dengan berkesan di peringkat legislatif apabila pemimpin-pemimpin pembangkang seringkali gagal menghadiri sidang parlimen. Tanpa adanya isu-isu besar, tidak ada alasan kukuh untuk kerajaan ditumbangkan atau mana-mana parti komponen menarik balik sokongan terhadap Anwar. Kesimpulannya, segala dasar-desus yang dimainkan oleh pembangkang tentang perubahan kerajaan pada masa ini akan jadi tidak lebih daripada perang saraf dan propaganda. Pemimpin-pemimpin pembangkang akan terus mencipta, tetapi mereka pun tahu bahwa kebarangkalian untuk ia berjaya adalah sangat nipis. Ya, namun begitu ia tetap berguna untuk memberikan harapan kepada penyokong-penyokong pembangkang menjelang pilihan raya negeri kecil, pilihan raya negeri yang tidak lama lagi. Perang saraf sebegitu amat tidak wajar dilakukan pada masa sekarang kerana ia akan memberi kesan buruk kepada pemulihan ekonomi negara. Raja dan majoriti rakyat telah penat dan meluat dengan permainan politik yang tidak berkesudahan sejak 3 tahun yang lalu. Ia ditambah memualkan apabila isu kaum dan agama seringkali dijadikan modal untuk menghalalkan nafsu serakah dan dendam kesumat ahli-ahli politik. Kalau benar ada angka yang cukup, bawalah usul undi tidak percaya ke parlimen yang sentiasa terbuka untuk memuktamadkan persoalan tersebut. Oh, itu dia memang padu. Ya, jadi kalau kita tahu Dr. Mahdi Hassan ini adalah pengurusi Persatuan Pengupayaan Rakyat Negeri Perak dan fellow di Institusi Kajian Pilihan Raya dan Pemajuan Demokrasi Universiti Selangor. Itu antara identiti ataupun details ya berkaitan dengan Dr. Mahdi ini yang memberikan 8 sebab kenapa langkah Sheraton 2.0 ini sukar untuk menjadi kerajaan sahabat-sahabat semua. Memang terbaik ulasannya dan saya sangat setuju ke-8 ini pastinya pastinya tidak akan berlaku pastinya langkah Sheraton ini tidak berlaku kerana ya hari ini pihak pembangkang tidak mempunyai credibility, tidak mempunyai integriti. Mereka hanya main-mainkan isu-isu kecil untuk dipolitikkan, khususnya isu 3R sahabat-sahabat semua, yaitu race, ya, bangsa, agama dan juga raja-raja. Ini yang mereka selalu mainkan. Tetapi rakyat hari ini semakin sedar dan rakyat hari ini semakin bijak menilai siapa pemimpin yang layak untuk menerajui negara kita. Tidak lain tidak bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alright, terima kasih sahabat semua. Terima kasih juga sentiasa memberikan sokongan padu kepada Orang Dapat Channel. Sekiranya sahabat-sahabat ingin memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walan Walantit apabila memberikan komen penuh dengan kebencian, fitnah, hasutan yang melampau. Alright, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 ton keinginan.
Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.